Penggunaan teknologi moden dalam sektor pertanian dewasa ini amat membanggakan kerana bukan sahaja ia menjimatkan masa tetapi ianya juga meningkatkan pengeluaran ke tahap yang paling optimum. Salah satu pertanian yang menggunakan kaedah teknologi moden ini ialah pertanian penanaman nenas dengan mengaplikasikan teknologi hormon. Terdapat seluas 16,850 hektar tanaman nenas akan ditanam pada tahun 2010 dengan anggaran pengeluaran sebanyak 416,070 metrik tan. Dan negeri Johor merupakan negeri yang paling luas dengan tanaman nenas terutama di daerah Pontian, daerah Keluang dan diikuti daerah Muar secara komersial dan juga pekebun kecil. Malaysia merupakan salah satu negara pengeluar utama nenas dunia selain dari Thailand, Filipina, Indonesia, Hawaii, Ivory Coast, Kenya, Brazil, Taiwan, Australia, India dan Afrika Selatan. Pada tahun 2008, FAO menyenaraikan pengeluaran nenas dalam negara di Malaysia menduduki ranking ke-8 mengikut nilai USD 69,620 dan yang ke-10 mengikut pengeluaran selepas minyak sawit dan getah. Pokok nanas boleh dibiarkan dengan pelbagai kaedah atau teknologi. Teknologi yang biasa digunakan adalah pembiakan benih nanas daripada pokok induk, pembiakan benih nanas melalui teknologi quartering ataupun penyukuan. Juga kita menggunakan teknologi leaf budding serta keratan batang. Pokok nenas boleh ditanam daripada bahagian tampangnya seperti jambul, sulur tangkai, sulur udara atau sulur tanah. Pilihan benih dari pokok induk yang mempunyai ciri-ciri seperti pokok yang sihat dan subur, berbuah besar, bertangkai pendek dan tegap serta berjambul tunggal. Kecekapan dalam pemilihan benih akan meningkatkan hasil sehingga 10 hingga 15%. Pengambilan benih dengan mengutip benih setelah mencapai saiz 30 hingga 60 cm panjang iaitu lingkungan dari tarikh memetik. Benih dikelaskan mengikut saiz kecil 30 cm, sedang 45 cm dan besar 60 cm. Daripada pembiakan pokok induk, kita menjaga pokok induk yang telah mengeluarkan buah dan kita baja seperti biasa. Apabila benih sudah cukup saiz 12 inci, kita akan tuai dan pindah ke petak tanaman. Dengan menggunakan kaedah penyukuan, kita menggunakan sulur nanas serta jambul yang bersaiz perdu dia minimum 12 cm dan kita belah kepada 4 bahagian. Teknologi untuk mengeluarkan ataupun menggalakkan pokok nanas berbunga adalah aruan pembungaan ataupun menghormon. Aruan pembungaan ini maksud dia kaedah menggalakkan pokok nanas berbunga dengan menggunakan bahan kimia. Pada masa sekarang, kita terdapat beberapa bahan kimia yang kita gunakan. Kalau kaedah cecair, kita gunakan etrel dan kita bancuh bersama dengan urea dan kita sembur pada pucuk pokok nanas. Pokok yang sesuai untuk dihormon adalah pokok yang berusia 8 atau 9 bulan. Jadi dah kita lepas kalau berjaya buah nanas boleh dituai dalam tempoh 150 hari selepas dihormon. Malaysia terkenal dalam menghasilkan nanas yang berkualiti dengan warna kuning keemasan. Buah nanas Malaysia mempunyai ciri-ciri yang berlainan daripada pesaing dan berpotensi untuk dipertingkatkan mutunya. Pada masa ini, 95% daripada pengeluaran nanas adalah untuk pasaran ekspor dan lebihan 5% adalah untuk pasaran domestik. Manakala nanas segar menyumbangkan 3% untuk pasaran ekspor dan 70% untuk pasaran domestik. Singapura adalah pasaran ekspor tradisi bagi nanas segar diikuti oleh Asia Barat, Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Brunei dan Hong Kong. Pokok nanas memerlukan proses aruhan pembungaan, menghormon, walaupun pokok nanas dalam keadaan biasa mengalami pembungaan sendiri pada 12 hingga 18 bulan selepas ditanam.
Beberapa faktor alam sekitar seperti suhu, jangka masa siang hari dan banyaknya sinaran matahari mampu merangsang pengaruhan bunga semula jadi. Kadar pertumbuhan tampang yang cepat, kesan rangsangan pembajaan nitrogen yang berlebihan, pengairan atau hujan akan menghalang pembungaan. Nanas merupakan tanaman yang peka terhadap bahan-bahan kimia pengawal atur pertumbuhan. Kini terbukti dengan penggunaan teknologi hormon ini, penanam nanas bukan sahaja dapat mengurangkan kos tetapi mereka juga dapat menentukan jumlah penanaman yang ingin mereka hasilkan untuk waktu-waktu yang tertentu. Kekurangan ruang untuk bercucuk tanam bukan lagi menjadi masalah terutama kepada yang ingin mencuba pertanian bercorak moden, khususnya penghuni bangunan tinggi seperti di apartmen atau flat di bandar. Ia dibuktikan menerusi pelbagai teknik moden dengan teknologi didorong bantuan hikmat nasihat Jabatan Pertanian Pulau Pinang sekaligus menjadikan kegiatan pertanian di atas bangunan bukanlah satu perkara mustahil dilaksanakan. Walaupun tidak memiliki latar belakang dalam bidang pertanian, bekas penasihat kewangan Gary Law, 36 tahun tidak mahu ketinggalan untuk memulakan projek tanaman sayur-sayuran segar menggunakan teknik hidroponik di atas bumbung bangunan setinggi 7 tingkat di Jelutong, Georgetown, Pulau Pinang. Di sini, saya menggunakan teknologi modern vertical farming at rooftop di Pulau Pinang. Okey, so apa itu vertical farming? Vertical farming adalah kita menanamkan secara menegak. Dengan sistem macam ini, kita boleh jimatkan space yang banyak, tapi kita boleh menambahkan hasil yang lebih banyak. So, sistem pengaliran macam ni, kita akan menggunakan pump daripada tong ni, pump air naik atas, lepas tu bagi air jatuh bawah. Okey, so proses menanam dia memang senang sangat. Nombor pertama adalah kita buat secara gunakan sponge. So masukkan benih dalam sponge. So biarkan dia sampai 7 sampai 10 hari. Bila nampak daun tu sudah keluar, akar dia sudah keluar, kita akan transferkan daripada sponge masuk dalam sistem ni. Cara yang kedua, macam pudina ni, kita akan guntingkan batang ni. So bila dah guntingkan, sama proses saja, masuk dalam sponge, lepas tu masuk dalam sistem. Lepas tu biarkan saja. Itu saja, senang. Vertical farming senang. Okey, pada mula-mulanya kita akan masuk benih dalam sponge ni. Lepas tu 3-4 hari kemudian dia akan jadi macam ni. So lebih kurang 1 inci. Okey, inilah dia daun pudina yang sudah besar selama 1 minggu. Lebih kurang 7 hari, 8 hari. So bila dah besar seperti ini, kita akan pindahkan dia ke dalam sistem vertical farming system tu. Okey, so fungsi tangki ni simpan air dan sudah dicampur dengan baja organik, baja buatan sendirilah. So air dia akan naik atas di pump. Air baja di dalam takungan ini akan disedut ke atas melalui pipe ini. Jadi air yang disedut naik tadi akan disalurkan melalui vertical tower ke bawah sehingga masuk kembali ke dalam takung air. Okey, satu lagi kelebihan adalah dengan menggunakan cara vertical farming, daun adalah lebih besar dan sihat berbanding dengan tanaman yang ditanam dalam tanah. Bagi Gary, dia mahu mencuba perkara baru dengan membabitkan diri dalam industri pertanian yang mampu menjana pendapatan yang lumayan. Konsep penanaman sayur-sayuran menggunakan kaedah hidroponik hanya mengambil masa antara 1 hingga 2 minggu untuk mengeluarkan hasil. Ia sekaligus mampu menjana pendapatan dan hasil yang lebih segar dan bebas penggunaan bahan kimia serta racun serangga.
Tanaman hidroponik ini, aspek suhu adalah sangat penting dan perlu dipantau serta diselaraskan kelembapan selain pencahayaan sekeliling supaya sayur-sayuran mampu tumbuh dengan subur tanpa sebarang masalah. Sayur-sayuran yang dibekalkan menggunakan teknologi ini perlu dimasak dalam tempoh kurang dari 3 hari selepas dipetik bagi mengekalkan kesegarannya. Ini kerana selepas tempoh berkenaan, ia akan mulai layu kerana tidak menggunakan racun atau sebarang bahan pengawet. Penanaman secara vertical farming ini amat mudah. Tangki yang digunakan untuk menyimpan air akan dicampur baja buatan organik buatan sendiri. Air yang telah bercampur dengan baja ini akan disedut naik melalui pipe-pipe PVC untuk disalurkan ke bawah ke dalam pot-pot tanaman yang berdiri tegak atau vertical tower ini sehingga aras yang paling bawah. Air yang mengalir tadi akan masuk semula ke dalam tangki permulaan dengan menggunakan pam elektrik. Kitaran air ini akan melalui proses yang sama berulang-ulang kali dan ini dapat menjimatkan bil air kerana penggunaan air untuk penanaman di atas bumbung yang menggunakan teknologi vertical farming ini berlaku tanpa sebarang pembaziran. Penggunaan teknologi ini juga dapat menjimatkan kos tenaga buruh kerana ia memerlukan pemerhatian yang paling minimum. Puan Jamaliah binti Kenang, pemilik di Kelo House yang bertempat di nombor 8 Jalan Cengkerik, Pusat Perdagangan Kempas, Johor Bahru, memulakan perniagaannya yang berasaskan pertanian, iaitu mengeluarkan produk-produk yang berasal dari pokok moringa atau kelo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Puan Jamaliah binti Kenang, pengasas di Kelo House yang mengeluarkan produk kecantikan dan kesihatan berasaskan daun moringa atau kelo. Moringa sejenis tumbuhan yang dikenali sebagai moringa ataupun kelo begitu popular di kalangan orang-orang India pada zaman dulu kala. Pengalaman semasa merawati arwah suami, timbulnya perasaan ingin membantu dan menghasilkan produk yang berasaskan moringa ataupun kelo. Dana sebenarnya pada mulanya kita mendapat dana sendiri punya dana, pengeluaran sendiri punya dana dan kita dapat supporter daripada kerajaan khasnya Jabatan Pertanian Negeri Johor. Produk-produk di kelo telah dipasarkan di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Brunei. Kami juga mendapat permintaan khasnya negara China untuk pasaran di sana, khasnya teh moringa saya. Kelebihan produk moringa, dia lebih pada untuk kesihatan dan kecantikan. Dia lebih pada antioksida. Dia lebih menolong merawat yang penyakit 3 serangkai. Dia lebih juga fokus pada penyakit kulit. Dia memberi kita tenaga yang berpanjangan dan sesuai juga untuk diet atau orang yang menjaga kesihatan badan. Pokok moringa atau kelo ini ialah sejenis pokok yang berasal dari negara India, namun penanaman pokok ini semakin meluas di negara kita. Dengan modal permulaan sebanyak RM100,000, Puan Jamaliah telah berjaya menghasilkan produk-produk yang bermutu seperti minuman teh moringa yang boleh mengurangkan paras gula dan menurunkan bacaan darah tinggi, sabun muka yang bertindak melicin dan membuang minyak-minyak di muka, serta serbuk perasa untuk menyedapkan lagi masakan kita. Kini, dengan tenaga pekerjanya seramai 15 orang, beliau berjaya memperolehi pendapatan kasar sebanyak RM150,000 sebulan kerana baginya kebaikan dan khasiat yang ada pada pokok moringa telah berjaya mengubah cara hidupnya.